Terima kasih Mat Shah. Salam sejahtera dan salam hormat. Lebih 1,000 dos vaksin disediakan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua di Bintulu yang diadakan di Dewan Kenyalang Kampus Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu. Menurut Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chong, daripada jumlah itu 600 dos vaksin disuntik kepada penerima hari ini. Dedah Dr. Melvin untuk kumpulan pertama vaksin esok juga 600 dos disediakan, manakala baki 431 dos bagi hari seterusnya. Fasa kedua program vaksinasi COVID di bahagian Bintulu. So yang kuantiti vaksin yang kita terima untuk fasa ini adalah sebanyak untuk hari pertama kita mempunyai 600, untuk hari kedua 600 dan hari ketiga 438. So yang ini adalah untuk fasa kedua batch pertama. Dr. Melvin memberitahu demikian kepada pemberita di Bintulu. Tambahnya, terdapat 3 kawasan terlibat untuk program ini iaitu Dewan Sukan Tatau, Balai Raya Sebauh selain Dewan Kenyalang UPM Kampus Bintulu. Dalam perkembangan sama, program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua di Bintulu hari ini melibatkan penerima daripada golongan warga emas. Untuk perincian lanjut, kita terus saja bersama rakan di Bintulu, Ruth Ampong. Silakan Ruth. Terima kasih rakan penyampai di studio. Baik, ketika ini saya berada di Dewan Kenyalang Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu, iaitu pusat untuk program imunisasi atau program vaksinasi bahagian Bintulu. Jadi seperti kita sedia maklum, fasa kedua ini memberi keutamaan kepada penerima warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, pesakit penyakit kronik dan juga golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Jadi hari ini di Dewan Kenyalang UPM Bintulu ini seramai 600 penerima dari daerah Bintulu termasuk juga daerah Sebauh. Baik, bersama saya ketika ini salah seorang penerima suntikan. Apa khabar, Cik? Alhamdulillah sihat. Baik. Jadi saya maklumkan Pak Cik baru saja selesai untuk suntikan. Jadi apa perasaan Pak Cik? Sekarang saya berasa okey. Jadi tak ada apa-apa masalah. Everything okey lah. Jadi selepas terima suntikan, Pak Cik ada rasa apa-apa tak? Dia tak selesa ke, lenguh-lenguh macam mana? So far okey. Jadi tak ada apa-apa masalah. Tak ada apa-apa masalah. Baik, jadi untuk pesanan kepada rakan-rakan yang seusia. Jadi saya rasa setiap orang yang telah pun mendaftar hendaklah datang, dan sesiapa yang sebelum ini belum lagi mendaftar, elok mendaftar dengan segera. Baik, terima kasih Haji Asyik bin Mawar. Terima kasih. Baik, itu daripada Haji Asyik bin Mawar yang berusia 70 tahun, salah seorang penerima suntikan. Seterusnya kita bersama seorang lagi penerima pada hari ini iaitu Hugh Ngee Hee. Baik, Mr. Hugh, apa perasaan Mr. Hugh selepas menerima suntikan? Oh, very good, very friendly. Tidak rasa macam-macam. Yeah, can you speak in English? Boleh. Yeah, I don't feel it's very good service. The injection just like sting by mosquito. No painful at all. Very good service. Jadi apa pesanan kepada rakan-rakan yang lain yang sebaya, yang sama umur? You advise? Oh, my advice, they are encouraged to come here. It's very fast actually. Sekejap saja, tidak rasa. Take about just 1 minute for the stick. 1 minute only. Baik,
Terima kasih Mas Tahi. Iya, jadi itu tadi kita sama-sama telah mendengar bagaimana perasaan penerima vaksinasi fasa kedua ini. Pastinya selepas menerima suntikan mereka merasa lebih selamat, lebih dilindungi. Sekian dulu perkongsian daripada saya dari Dewan Kenyalang UPM Bintulu. Kembali kepada rakan penyampai. Silakan. Baik, terima kasih Ruth. Keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB khusus adalah langkah terbaik bagi membendung penularan wabak COVID-19. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting menerusi sesi siaran langsung di Facebook MPS menyeru semua pihak supaya bekerjasama dan menghadkan pergerakan masing-masing dalam tempoh PKPB khusus yang dilaksanakan di Sibu sejak Khamis lalu hingga 26 April ini. Clarence Ting berkata penduduk di Sibu dinasihati supaya patuh prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. So I'm appealing to everyone, work together these 5 days. Okay, today is the first day. Reduce our movement in town. Reduce it to see whether this thing can be okay. Tambah beliau, hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi dengan kapasiti pekerja sebanyak 50%. Sesi perkongsian itu bagi memberi maklumat penting dalam pelbagai bahasa kepada masyarakat di Sibu. Semakin berkurangan daerah berstatus hijau di negeri ini selain kes jangkitan harian COVID-19 terus mencatat 3 angka. Masyarakat di Kuching mula bersuara. Bagi tukang gunting rambut Muhammad Khairin Abdul Rahman, kesal akan sikap segelintir pihak masih berusaha mengadakan keramaian dan merentas daerah yang berpotensi mencetuskan kluster-kluster baru. Disebabkan ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP oleh sekelompok kecil, sektor selun sepertinya juga akan menerima kesan sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan PKP sekali lagi dilaksanakan di Sarawak jika kes terus mencatatkan peningkatan. Kami orang amat bimbang untuk berterusan kepada pengunting-pengunting rambut macam kami orang untuk susah sekali lah. Dah lah nak dekat raya tu susah lah kami orang nak cari rezeki lah. Tu ya punca pendapatan kami orang. Jelasnya Sarawak masih bernasib baik kerana masih dikekalkan status PKP bersyarat setakat hari ini yang membolehkan aktiviti ekonomi harian berjalan seperti biasa, namun semuanya tidak bermakna jika semua pihak mengabaikan SOP. Ini turut disokong rakannya Muhammad Faridus Sapian yang tidak mahu Aidilfitri tahun ini suram seperti tahun lepas. Beliau juga pengusaha bengkel kenderaan sedarkan implikasi sekiranya kes jangkitan terus melonjak. PKP dilaksanakan, jadi hanya akan menyusahkan pemilik kereta kami orang selepas mula servis repair macam ni lah. Mereka antara jutaan lagi rakyat Sarawak yang khawatir dengan situasi semasa COVID-19 yang berharap virus segera lenyap supaya kehidupan dapat kembali normal. Warga emas di negeri ini disaran untuk melakukan permohonan kenyalang Gold Card KGC yang telah disediakan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS. Menurut Ketua Penolong Pengarah JKMS Harry Silastirau, inisiatif di bawah Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak itu telah menyediakan pelbagai bantuan yang akan memanfaatkan golongan berkenaan. Harry Silas berkata seramai lebih 200,000 warga emas di negeri ini telah berdaftar sejak ia diperkenalkan pada awal tahun lepas. Jelas beliau, walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran berikutan pandemik COVID-19, JKMS terus mempergiatkan usaha untuk mengeluarkan maklumat berkaitan KGC serta perkhidmatan lain di bawah kementerian berkenaan kepada masyarakat. Selain mendekati rakyat, dedah Harry
menyusuri lagi menerusi pelbagai program turun padang serta menyediakan perkhidmatan secara dalam talian orang awam yang tidak mempunyai akses internet terutamanya di luar bandar boleh membuat permohonan KGC serta mendapatkan maklumat jenis perkhidmatan JKM di 12 cawangan bahagian dan 16 buah cawangan daerah di seluruh negeri. Beliau berharap agar lebih ramai warga emas di Sarawak berdaftar di bawah KGC menjelang penghujung tahun ini untuk menerima manfaat yang telah disediakan kerajaan negeri. Beliau berkata demikian sebelum menghadiri program temu bual khas bersama stesen radio YFM di RTM Kuching. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa.